الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر تواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. ثم أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang mulia ni Allah Taala kurniakan kesempatan umur pada kita semua. Mudah-mudahan Allah Taala sentiasa merahmati, memberkati kita. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah, kita sambung muka surat 440 yang bawah. Di sini. Sebelum di sini kita ambil yang perenggan sebelum tu dan tatkala menutup masalah puasa. Kena baca yang itu dulu. Qala musannifuna rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihim fid darain amin. Dan tatkala menutup masalah puasa, Allah kembali menyebutkan rukhsah, keringanan bagi orang yang sakit dan orang yang berada dalam perjalanan untuk tidak berpuasa dengan syarat harus mengqadanya.
Maksudnya bila penutup kepada perintah puasa. Kutiba alaikumus siyam. Jadi itu perintah puasa. Kemudian ditutup pada ayat yang seterusnya, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ya. Kalau dalam musafir ataupun keadaan sakit, hendaklah diganti pada hari yang lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jadi nak cerita bahawa itulah rukhsah yang Allah bagi kepada orang yang sakit dan juga orang yang musafir. Ada rukhsah. Ya, ada rukhsah. Jumpa surat 440. Dengan syarat harus mengqada'nya. Maknanya bila kita dah dalam keadaan sakit, tak boleh berpuasa pada bulan Ramadan tersebut, ataupun dalam musafir, maka bila kita dalam keadaan kita mampu untuk puasa, kita qada' balik. Tapi selain daripada bulan Ramadan. Nanti kita akan tengok mana yang lebih afdal, ganti puasa secara berturut-turut atau berselang-selang. Lepas tu pula ada beberapa pendapat ulama kenaan dengan mana lebih utama, berbuka ke berpuasa. Nanti kita tengok, disandarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berfirman, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Jadi dia boleh ganti pada hari-hari yang lain sebanyak mana yang dia tinggalkan puasa pada bulan Ramadan. Artinya barang siapa yang fizikalnya sakit, badannya sakit, tak sihat, hingga menyebabkan merasa berat atau terganggu jika berpuasa, atau sedang dalam perjalanan. Jadi ada dua lah, sakit dan musafir. Maka diperbolehkan baginya berbuka. Maksudnya diperbolehkan untuknya supaya tidak berpuasa. Jika berbuka, maka ia harus menggantikannya pada hari-hari yang lain sejumlah yang ditinggalkan. Jadi kalau dia berbuka, gantikan pada hari yang lain jumlah yang ditinggalkan. Oleh kerana itu dia berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengkehendaki kemudahan bagimu dan tidak mengkehendaki kesulitan bagimu. Maksudnya dia memberikan keringanan, memberikan rukhsah kepada kalian untuk berbuka ketika dalam keadaan sakit dan dalam perjalanan. Asalnya perintah wajib, tapi ada rukhsah, keringanan ke atas mereka yang sakit dan bermusafir. Ada rukhsah. Asalnya wajib, tapi ada rukhsah, ada keringanan. Namun tetap mewajibkan puasa bagi orang yang berada di tempat tinggalnya. Kita dah cerita bab hadir. Apa hadir ni? Orang yang tidak musafir. Bagaimana keadaan dia? Dia wajib berpuasa kalau berada di tempatnya. Tapi kalau berada di tempatnya dalam keadaan dia sakit, tak mampu puasa pun tak wajib puasa. Dan sehat. Ini tiada lain merupakan kemudahan dan rahmat bagi kita semua. Baik. Di sini terdapat beberapa permasalahan berkenaan dengan ayat tersebut di atas. Yang pertama, dalam sunnah telah ditegaskan bahawa Nabi SAW pernah keluar pada bulan Ramadan untuk perang pembebasan kota Mekah. Beliau berjalan hingga sampai ke Al-Kadid. Al-Kadid ni, kalau sekarang ni Riyadh. Dekat Riyadh, kawasan Riyadh. Saya tak pasti berapa ratus kilometer daripada Riyadh ke Mekah. Jadi jarak perjalanannya jauh, lebih pada 2 marhalah.
musafir lah. Lalu beliau berbuka. Nak cerita bahawa Nabi pun buka puasa. Disebabkan perjalanan jauh, Nabi buka puasa. Lalu dia berbuka dan menyuruh orang-orang untuk berbuka. Nabi pun pesan pada sahabat-sahabat, jom kita sama-sama buka puasa. Hadis ini diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ya? Dalam kitab sahih. Jadi maksudnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada sebut. Tapi dalam kitab ni tak nyatakan hadis ni. Jadi maksudnya ini yang pertama mengatakan ya, Nabi sendiri pernah berbuka puasa ketika dalam musafir. Kedua, ada sebahagian dari kalangan sahabat dan tabi'in yang mewajibkan berbuka ketika dalam perjalanan. Yang tadi daripada sunnah. Yang kedua ni sebahagian daripada sahabat dan tabi'in mewajibkan berbuka ketika dalam perjalanan. Hal itu berdasarkan pada firman Allah Ta'ala, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan, iaitu pada hari-hari yang lain. Yang benar adalah pendapat jumhur ulama. Jadi maksudnya pendapat yang kata kalau kita dalam perjalanan mesti buka puasa. Yang ini ulama jumhur tak berpegang. Sebahagian daripada ulama. Tapi jumhur berpegang adalah apa dia? Iaitulah hal ini bersifat pilihan. Maksudnya bersifat pilihan, sesiapa yang mampu untuk puasa, puasa. Sesiapa yang tak mampu untuk puasa, buka puasa. Dalam hadis yang pertama tadi, nak cerita bahawa Nabi buka puasa. Nanti kat bawah nanti ada beberapa hadis yang kata Nabi berpuasa. Tadi Nabi berbuka puasa. Jadi ulama secara jumhur ni kebanyakan ulama. Majority. So ada yang minority, sebahagian daripada ulama yang mengatakan memang buka, itu lagi baik. Tapi sebagian ulama kata tak, yang ini menjadi pilihan. Pilihan sama ada nak berbuka ataupun teruskan puasa. Tapi ada juga diletakkan syarat bahawa yang berbuka tak boleh herdik orang yang tak berbuka. Rugilah koma tak berbuka. Sebab tidak memenuhi kehendak Quran, kononnya. Yang berbuka ni pula persalahkan orang yang tak berbuka. Tadi apa? Yang berbuka salah pada orang tak berbuka. Yang tak berbuka salah pula pada orang yang berbuka. Rogi puasa. Rogi puasa, rogi berbuka. Ini rogi berbuka, tak dapat pahala. Rogi puasa, tak dapat nikmat makan bulan Ramadan. Gitulah. Sama-sama gaduh. Salah satu sama lain. So ini tak boleh. Masing-masing blame orang lain, tak boleh. Masing-masing blame orang lain, tak boleh. Sebenarnya disiplin ilmu, kita memang tak boleh blame orang lain. Ingat pesan saya ni. Kita sebagai penuntut ilmu, kita hanya nak ambil ilmu, kita buat pertimbangan. Jangan blame. Jangan kita salahkan orang lain. Kadang-kadang ilmu yang ada dengan kita ni tak berapa sangat pun, sikit je. Sikit je. Nak dibandingkan dengan bulu hidung kuda Al-Imam Syafi'i tu lebih hebat daripada kita yang sikit-sikit belajar fiqh Al-Imam Syafi'i. Semakin belajar, semakin tawaduk. Bukan semakin mengembang, semakin kita belagak nak cerita dekat orang yang kita ni berilmu. Kena jaga-jaga. Ilmu ni mendidik kita supaya menjadi lebih tawaduk, bukan menjadi lebih bongkak dan sombong. Saya nasihat juga untuk diri saya,
Ya, kerana tidak dinilai sesuatu ilmu itu sekiranya tanpa amal. Di mana kata pepatah ulama, al-ilmu bila amal, ilmu tanpa amal, kasyajari bila thamar, seperti pokok yang tidak ada buah. Apa lagi nak sebut? Seperti seperti apa? Macam-macam lah. Nasi yang tidak berlauk, boleh nak bubuh. Ya. Seperti kopi O yang tidak ada biskut, pulanglah. Tapi nak cerita tak lengkap. Tapi dalam pepatah kata, kasyajari bila thamar, seperti pokok yang tidak ada tak buah. Tanam buah kurma macam ni, tapi tak ada buah. Pokok kurma. Lambat lagi. Ada buah, tapi dah dicuri. Tak sempat nak ambil gambar. Sebab cantik. Itu lebih kepada tanaman. Ya? Pokok kurma. Baik. Itu disiplin ilmu. Okey? Baik. Jangan blame. Baik, kita masuk balik. Yang benar adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahawa hal itu bersifat pilihan dan bukan keharusan, bukan mesti buat. Kerana mereka pernah pergi, ini sandarkan beberapa hadis juga. Kerana mereka pernah pergi bersama Nabi SAW pada bulan Ramadan. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, di antara kami ada yang berpuasa dan ada juga tidak berpuasa. Mereka pernah bermusafir dengan Nabi. Ada sebagian kami yang berpuasa, ada sebagian kami yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka. Dan ini kata Abu Sa'id Al-Khudri. Dan sebaliknya, orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Seandainya berbuka itu merupakan satu hal yang wajib, nescaya Nabi SAW mengecam puasa sebahagian dari mereka. Dah tentu, kata Abu Sa'id Al-Khudri, dah tentu Nabi akan marah. Kenapa puasa? Buka. Dan tentu juga Nabi akan pesan, kenapa buka berpuasa? So tidak ada. Nabi pun tak blame, Nabi pun tak salahkan sahabat-sahabat yang membuat pilihan sama ada berpuasa ataupun berbuka puasa. Bayangkan Nabi pun tak ada nak salahkan, apatah lagi kita ni menyalahkan orang. Naik flight kan, dia kalau selalu jadi atas flight pergi umrah bulan Ramadan. Saya tak pergi umrah bulan Ramadan, tapi saya balik ke Jordan, daripada Jordan balik Malaysia pada bulan Ramadan. Memang saya buka puasa. Sebab saya fikirkan, tak tahan apa ni. Memang lapar. Yalah bersahur. Naik flight sebelum sahur. Duduk atas flight dah masuk puasa. Macam mana nak sahur kat mana? Tak sempat sahur. So sahur atas kapal terbang. Ada kawan kata, rogilah puasa. Ada kawan rogi puasa. Tak apalah, mereka tak nak puasa. Mereka nak puasa, puasa. Saya kata kan. Saya makan sampai 2-3 pinggan. Pinggan dia pun saya ambil. Lepas tu dia kata, aku lapar lah pula. Jadi saya kata, macam mana? Minta. Masa tu Saudi ada problem flight. Kami delay flight. Ada flight yang besar tu, Airbus tu, masa tu yang naik hanya 40 orang. Sebab ada masalah flight. Tertangguh delay dekat Jeddah 2 hari. 2 hari. Delay flight Saudi. Baik. Jadi maksudnya jangan blame. Bahkan ditegaskan bahawasanya Rasulullah SAW pernah berpuasa dalam keadaan seperti itu. Nabi pun pernah berpuasa ketika musafir. Berdasarkan kitab hadis dalam kitab Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan daripada Abu Darda, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahr Ramadan fi harrin shadid hatta in kana ahaduna la yad'u yadahu ala ra'sihi min shiddatil har wa ma fina sa'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha. Kami pernah berpergian bersama Nabi SAW pada bulan Ramadan. Maksudnya kami pernah bermusafir bersama dengan Nabi SAW ketika musim panas. Sampai salah seorang di antara kami meletakkan tangannya di atas kepalanya
Kerana panas yang menyengat betul atas kepala. Panas. Maksudnya terlalu panas. Tidak ada di antara kami yang berpuasa. Maksudnya semua orang buka puasa. Kecuali, nampak? Arab ni dia buat style gitu. Dia panggil, ayat ni dia panggil ayat bab al-istithna. Tak ada siapa yang berpuasa. Maksudnya semua orang buka. Kecuali, nak cerita yang berpuasa hanya sikit je. Siapa dia? Nabi SAW dan juga Abdullah ibnu Rawahah. Nak cerita lain semua tak puasa. Nabi tak marah. Nabi tak marah. Nabi tak marah. Tak ada minta izin. So memang Allah turunkan wahyu barang siapa yang bermusafir dan yang sakit boleh buka puasa. Apa diukur sebagai musafir itu? Walaupun RNR banyak, dia tetap musafir. Kalau dia tak mampu buka puasa. Kalau dia tak mampu buka puasa. Tambah orang yang drive bulan Ramadan ni, ujian yang paling besar adalah ngantuk. Ya, sebelum peristiwa. Kalau tak disandarkan pada hukum mana? Sebelum peristiwa. Disandarkan pada hukum. Ini ayatnya. Baik, itu pendapat yang kedua. Yang ketiga, segolongan ulama di antaranya Al-Imam Syafi'i berpendapat bahawa puasa ketika dalam perjalanan itu lebih afdal daripada berbuka. Hal itu berdasarkan apa yang pernah dikerjakan oleh Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan pada hadis di atas. Maksudnya hadis di atas tu Nabi puasa. Tadi dengan Abdullah bin Rawahah. Imam Syafi'i kata, nampak Nabi puasa, maka bermakna puasa itu lebih afdal. Itu di antara pendapat Al-Imam Syafi'i. Jadi ada sekelompok ulama yang lain selain daripada Al-Imam Syafi'i. Disebut pula bahawa dan sekelompok ulama lain yang berpendapat berbuka puasa ketika dalam perjalanan itu afdal pula. Sebagai merealisasi rukhsah dan berdasarkan hadis Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa dalam perjalanan, maka beliau menjawab, man aftara fahasan wa man sama fala junaha alaih. Barang siapa yang berbuka telah berbuat baik, dan barang siapa yang tetap berpuasa maka tiada dosa baginya. Pasal dua pendapat. Imam Syafi'i kata puasa lebih afdal. Kata sebagian ulama kata berbuka lebih afdal. Sebab apa? Bersandarkan hadis man aftara fahasan. Imam Syafi'i antara sandarannya adalah hadis yang tadi itu. Abdullah bin Rawahah dengan Nabi SAW berpuasa. Jadi kelompok yang tak bersependapat dengan Imam Syafi'i berpandukan hadis riwayat Muslim ini, barang siapa yang berbuka man aftara fahasan. Pada siapa yang berbuka dia telah berbuat baik. Kelompok ulama yang lain berpendapat bahawa keduanya sama sahaja. Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Hamzah bin Amr Al-Aslami pernah ditanya, "Ya Rasulullah, aku sungguh sering berpuasa. Apakah aku boleh berpuasa dalam perjalanan?" Maka Nabi pun menjawab, "Jika engkau mahu berpuasa, puasalah. Jika engkau mahu berbuka, bukalah." Maksudnya nak cerita boleh memilih al-ikhtiyar. Boleh memilih sama ada nak puasa atau nak berbuka. Ada juga berpendapat jika keberatan untuk berpuasa maka berbuka adalah lebih baik berdasarkan hadis Jabir bahawa Nabi SAW pernah menjumpai seorang lelaki yang dipayungi. Maka beliau bertanya, "Mengapa dia ini?" Orang-orang menjawab, "Dia sedang berpuasa." Beliau pun bersabda, "Bukan termasuk kebajikan berpuasa ketika dalam perjalanan." Dia dipayungi, maksudnya mungkin dalam keadaan keletihan, panas. Nabi tanya, "Kenapa dia ni?" "Dia puasa ya Rasulullah."
bukan menjadi satu kebajikan. Mungkin dalam keadaan itu orang itu memang tak mampu nak puasa. So bukan jadi satu kebajikan. Maksudnya bukan jadi satu kebaikan untuk dia dalam perjalanan tersebut dia teruskan puasa. Maka yang ini pun boleh dikatakan berbuka itu lebih baik untuk situasi ini. Jadi kan bila dihimpunkan semua ini, apakah kesimpulannya? Pilihan. Boleh berbuka, boleh berpuasa. Kita ukur diri kita sendiri. Kemampuan kita. Sama ada nak berbuka atau berpuasa. Jangan berbalah. Yang berbuka jangan marah pada orang yang berpuasa, yang berpuasa jangan marah pada orang yang buka. Itu syarat dia. Tak boleh sebut gitu. Dia ikut kemampuan. Kalau umrah kan, macam umrah ni kalau hotel yang dekat tak apalah, kalau hotel yang jauh. Contoh. Kalau haji lagilah, hotel jauh. Kalau land premium tu 1.2 kilo lebih sampai Masjidil Haram. Memang tak pergi setiap waktu lah, mungkin pergi maghrib, isyak. Dan tabung haji pun pesan jangan keluar sangat sebab cuaca panas, takut tak sihat, boleh collapse. Abu Haji pesan begitu. So kita dalam keadaan itu lebih baik kita memilih mendengar nasihat muassasah. Itu lebih baik sebab dia orang mas'ul menjaga menjaga kita ni, mas'ul kat atas diri kita. Tak boleh kata begitu. Kita tak berada di tempat orang yang uzur, orang yang tak mampu. Itu sebab nak cerita apa sahaja kita jangan berada di zon yang selesa. Kadang-kadang kita rasa kita mampu, lihat orang yang tak mampu, kita mulalah, itu syaitan tu, bangga. Dia riak dengan kebolehan dia. Riak dengan kebolehan. Nasihat boleh nasihat. Tapi ada cara hikmah nasihatnya. Saya pun nasihat untuk diri saya, kita dah duit banyak ambil ke sini, saya nak azam untuk solat jemaah. Kalau saya mampu. Kalau saya tak mampu nak macam mana? Sekurang-kurangnya pergi. Kita tak ada di situasi tu. Orang yang sakit, ada orang yang sakit ni berbeza-beza. Orang sakit ni dia tak sama seperti kita sakit. Mungkin kita sakit kuat nak bandingkan orang lain yang sakit tak kuat. Tak boleh. Itu semua orang yang ada sifat ujub dan riak. Ada sifat ujub dan kena jaga benda ni. Ini salah satu penyebab boleh terbatalnya amal. Jangan. Riak ni, itu riak kan? Riak ni, al-kibru batarul haq. Apa batarul haq? Dia menolak kebenaran. Maksud menyebabkan dia tu jadi kazib, disebabkan dengan riak. Bila menolak kebenaran, termasuk menolak amal. Itu dia. Saya alhamdulillah lah Ustaz, sejak saya pencen ni, saya memang tak ada buat dosa. Confident dia. Saya lah orang masjid. Subuh saya orang pertama. Subuh saya orang pertama. Apa lagi? Sah pertama. Saya lah penginfak utama di masjid. Bentang sejadah. Kalau tak ada saya lah. Saya datang awal pada imam. Imam lagi lewat datang. So jangan ada sifat-sifat begini. Al-kibru batarul haq. Dia menolak kebaikan. Jadi tak boleh berada di zon yang selesa. Sedangkan kita juga akan dipersoalkan. Kenapa kita sorang-sorang je buat amal kebaikan tanpa mengajak orang lain buat kebaikan? Berbeza mengajak dan kita blame orang, beza. Ajak jom. Pergi tunaikan solat berjemaah di masjid. Jom buat itu, jom buat ini. Bukan kita blame dia.
Ini antara kaedah menjauhkan orang daripada untuk buat kebaikan. Sebab kita tak pamerkan akhlak yang mulia. So ini kena jaga. Riya adalah sifat munafik. Orang munafik tolak kebenaran. Kita nak buat baik pun sebenarnya, dia ada tujuan buat baik, bukan sebab kerana Allah. Riya. Ya. Okey. Keempat, mengenai masalah qada puasa. Apakah harus dilakukan secara berturut-turut atau berselang-seli? Berselang-seli. Maksudnya, buat bulan ini sehari, bulan depan sehari, selang-seli? Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Yang pertama, qada puasa itu harus dilakukan secara berturut-turut kerana qada mengekspresikan pelaksanaan. Maksudnya dilakukan berturut-turut. Sebab bila kita tinggalkan puasa berturut-turut pada bulan Ramadan, kita nak ikut seperti bulan Ramadan, kita buat direct. Buat direct. Jadi jenuhlah kalau perempuan yang dalam keadaan nifas, sebulan tak puasa, ganti sebulan direct. Tapi ada yang buat ya. Dan orang perempuan yang haid, ganti terus direct 7 hari puasa. Kalau tak kena buat macam itulah, okay, sebenarnya bagi habis awal lagi bagus. Selesai hutang kita dengan Allah Ta'ala. Sebab puasa ni hutang. Kalau ditinggalkan, kita berhutang dengan Allah Ta'ala. Macam saya sebut sebelum ni, jangan menyusahkan ahli waris yang hidup untuk menyelesaikan masalah puasa kita bila kita mati. Kalau boleh catat daripada sekarang. Catat daripada sekarang. Qada puasa dengan puasa sunat yang kita buat. Begitu juga dengan qada salat. Ya, sekiranya ada tinggal salat. Pening. Yang pening ni siapa? Waris jumpa ustaz-ustaz. Ustaz, saya nak buat ganti puasa untuk mak ayah saya. Berapa hari tinggal? Entahlah, tak dikabarnya ustaz. Habis tu macam mana? Kira lah ustaz daripada umur 15 tahun sampai umur 80 tahun. Berapa tahun tu? 65 tahun. Kali dengan 30 hari. Kali pula dengan secupak beras. Fidyah. Banyak nak bayar tu. Tapi macam mana pun anak-anak tak akan rasa tenteram kalau tak bayar. Kesian dekat mak. Kesiankan ayah. Kuat juga. Jadi ini nampak macam tak adil juga. Sebabnya kita yang hidup ni, sekarang ni kita dah buat congak. Beritahu pada anak-anak, kamu bila ayah mak dah tak ada esok, tak perlu dapat fidyah. Sebab mak puasa elok. Macam itu pesan. So, anak-anak pening. Fidyah, puasa. Setengah tu pula nak bayar juga fidyah solat. Fidyah solat tak ada. Puasa. Ada setengah tu nak gantikan pula solat untuk mak ayah. Nak gantikan solat, gantikan puasa pun tak ada. Sebab puasa dan solat ni, yang buat tu mesti empunya diri. Dalam bab badal ni, hanya haji dan umrah. Baik. Surumeh. Hadiah meh kat siapa? Apa hadiah tu dibagi kat siapa? Bayar fidyah. Oh. Lepas tu yang ambil tu pulang ke balik? Oh, macam itu.
Sorang tarik. Lakonan juga tu. Lakonan. Hilah. Bukan lakonan, hilah. Mungkin ada sebab, wallahu alam. Mungkin ada sebab buat begitu. Ha? Bayar fidyah dengan emas. Patut akhirnya bayar nilai. Itu akhirnya bayar nilai ni. Digantikan dengan nilai. Caranya dia suruh tarik beras. Saya pernah tengok keadaan tu. Sebabnya konsep nilai ni dalam mazhab Al-Hanafi. Kalau dalam mazhab Syafi'i dibagi benda yang difidyahkan. Begitu. Masuk dengan fitrah. Kita dinilaikan dengan wang ringgit. Dinilaikan dengan wang ringgit ni di mazhab Al-Hanafi. Saya faham tu. Dia panggil suruh tarik sebenarnya nak bagi duit, tapi nak lengkapkan syarat dalam mazhab Syafi'i. Supaya ada kita bayar fidyah dengan beras. Akhirnya kita beri dengan nilai, dengan duit. Sebenarnya itu macam saya kata tadi, dia panggil hilah. Hilah ni kita nak keluar juga daripada khilaf. Contoh macam emas. Emas 916 dengan emas 999. Beza tak? Beza. Kurma ajwa dengan kurma Yusuf Tayyub. Beza. Sebab ajwa ni lagi mahal. Boleh tak kurma ajwa sekilo ditukarkan kurma Yusuf Tayyub sekilo? Yusuf Tayyub yang atau Mariam yang biasa, atau tak Yusuf Tayyub, kurma biasa tu. Kurma yang biasa yang sekilo RM10, kurma ajwa sekilo RM60. Boleh tak kita tukar? Sebab apa tak boleh? Boleh. Sekilo kurma ajwa dengan sekilo kurma biasa, boleh tukar macam tu? Boleh. Boleh. Boleh tak emas 916 dengan emas 99 tukar? Saya ada 1 gram emas 916, saya teringin emas 99. Kita tukar suka sama suka. Boleh tak? Dia ada istilah tukar barang. Memanglah kalau jual beli pun suka sama suka juga. Boleh tak Tesco kata, jangan beli barang saya? Tak. Ambil, letak. Dia tahu memang dia suka barang tu, tukang jual pun suka untuk terima duit dia. Tak sama nilai. Maksudnya? Jadi maksudnya bolehlah kalau kita tukar, kalau emas 916 2 gram, emas 999 1 gram. Nilai disebanding. Okey. Situ tak boleh. Hukumnya haram. Dia ada riba situ. Riba tak sama gram. Tapi dia ada beberapa benda yang disebut dalam hadis. Antaranya makanan ruji. Makanan asas. Macam kurma orang Arab makan. Beras, gandum. Kalau beras basmati sekilo ditukar, saya nak beras basmati sekilo, Mika boleh? Boleh, dengan syarat bak sini 6 kilo beras Faiza yang biasa. Boleh tak? Tak boleh. Sini panggil riba juga. Macam mana pun mesti tukar sekilo dan sekilo. Itu juga emas 91 dengan emas 99. Boleh tak tukar 916 dengan emas 99? Tak boleh. Sebab apa? Dia panggil satu jenis. Satu jenis emas dan emas. Jadi kalau emas 916 2 gram, emas 999 1 gram. Tak boleh. Sebab dia jenis emas. Ada hilah.
Apa hilahnya? Jual dulu emas 916, ambil duit, beli balik pula emas 999. Cara begitu. Itu dia panggil hilah. Jual dulu beras 6 kilo kepada yang pemilik basmati tadi, basmati bayar kat kita. Kita pula bayar dekat dia, beli pula beras basmati dengan harga yang sama. Maksudnya tidak berlaku pertukaran barang dan barang. Pertukaran duit dengan barang. Nampak? Dia ada riba, dia panggil riba ul-fadl, riba ul-nasi'ah. Riba daripada segi tukar barang tu mesti kena mislan bimithlin. Yadan biyadin mislan bimithlin, hadis sebut. Yadan biyadin ni mesti kena diberi satu majlis. Masuk dengan emas. Sebab emas ni tak boleh secara hutang. Dia mesti secara yadan biyadin. Secara segera. Main kutu sebab beli emas. Kalau atas simpanan boleh, tapi di hujung sekali kena tengok harga emas masa. Itulah harga dia kena tambah. Itulah kaedah dia. Baik-baik beli main kutu, simpan semua, lepas tu beli emas. Ingat ya, main kutu tu hutang, bukan main kutu hutang. Yang tak hutang orang terakhir dapat duit kutu. Dia tak hutang. Kalau saya main kutu, saya suka main hujung. Saya nak dapat hujung sekali. Kan? Ada setengah orang dia nak dapat awal. Tapi ingat ya, kutu tu hutang. Kena khabar kat anak-anak, mak main kutu sekian-sekian. Dia dah dapat duit lah. Tapi akhirnya yang kedai emas Islam dia ada akad. Kalau perasan. Akad jual dulu barang kat saya. Lepas tu bawa akad kita beli barang dekat dia. Saya kalau dia orang tak buat, kita buat tolong akad je. Kena akad. Akad barang kita jual dulu ke, beri barang kita beli dulu ke, terpulang mana-mana pun. Yang penting ada akad persetujuan. Baik. Tapi kedai emas dia ada tolak-tolak persen-persen tu secara ma'rufnya kita tahu itu persen yang akan ditolak di kedai-kedai emas. Boleh tak? Boleh. Itu duit pengurusan. Tak ada masalah. Baik, duit. Duit dengan duit. Kita tukar RM4.5 dapat $1. Boleh tak? Duit dengan duit. Boleh tambah, tak masalah, tambah duit lagi. Sebab mungkin kiraannya lebih. Tak masalah. Ya. Tak boleh sebab dia itu dia panggil kebiasaan jual beli, dia ada sud nilai. Masa kita jual tu pasti ada sud nilai. Tak apa, itu dah kebiasaan begitu. Boleh, apa yang dia buat tu boleh. Kalau tak jenuh lah, orang tak jual beli emas. Ya. Beli baru. Cara macam itu. Buat hilah dipanggil. Okey. Itu emas dengan emas. Baik, duit dengan duit. Ini tambahan soalan. Duit dengan duit. Kita nak tukar duit dolar, tapi kita bagi duit RM4.5, kita dapat $1. Boleh tak? Sama nilai apa? 1 dengan 4.5 sama tak? Habis kalau emas 916 916 lagi murah daripada 999. Tapi bagi 1 kilo emas, 1 kilo 1 gram emas, 1 gram emas 916, 1 gram emas 99. Tapi yang ni $1 RM4.5. Harga emas 916 dengan 99 pun dah terpapar. 999 200, 916 100. Duit termasuk
Nuqud. Ah, saja saya tanya. Saya pun buat apa itu juga. Pergi tukar dolar, saya nak $1. Berapa RM4.5? Okey, setuju? Setuju. Beli kedai orang Islam pula. Boleh tak? Kalau ikutkan ni dengan emas ni duit, ni emas. Sepatutnya kena yadan biyadin. Mithlan bimithlin, sama. Sebab apa boleh? Tak. Sebab ringgit dengan dolar. Kalau ringgit dengan ringgit tak boleh. Beza daripada segi jenis duit. Kalau dengan ringgit tak boleh. Bak tukar RM1, bagi RM1, ataupun shilling satu. Hantar kat kedai-kedai runcit kata, siapa yang ada apa nak tukar duit shilling, berapa shilling dia ada 100. You bagi saya 100, saya bagi kat you 95. Tak boleh. Situ dia panggil haram, ada riba. Kerana tidak ada mithlan bimithlin. Lebih pun tak boleh. Tapi sekiranya dia ada dalam perbahasan muamalat ni ada juga. Kalau dia tukar kalau ada dia nak bagi sebagai hadiah ataupun sebab apa tolong apa kan. Okey, ini 100 tapi ni RM5 ni saja nak bagi hadiah. Upah kira ke apa ke, kamu mudahkan urusan aku bagi duit siling. Boleh. Upah kira tu. Cas pengurusan. Tak apa. Cas pengurusan. Okey. Keempat mengenai masalah qada puasa. Yang ni kita sambunglah. Tak habis kan? Saya habis ke baca bawah tu? Tak ada. So kita sambung yang keempat berkenaan dengan qada puasa. Kita sambung kuliah akan datang. Wallahualam. Ada soalan lagi? Boleh tak jual beli tanpa lafaz akad? Itu soalannya. Boleh tak jual beli tanpa lafaz akad? Kalau tak boleh, terbatallah jual beli kita di Maidin. Sebab di Maidin tak pernah kita sebut dekat cashier tu, pakcik beli ya dengan harga RM550, 47 sen. Baik, mesin tu kata, tak ada kata. Mesin tu ada air apa semua, dia ada harga. Kita pun nak lah beli. So, kita berkehendak beli masuk duit. Baik, orang yang punya mesin tu berkehendak jual tak? Kalau dia tak berkehendak jual, dia ambil mesin tu simpan kat rumah dia. Sebab dia berkehendak jual, dia letak mesin tu, vendor mesin tu dekat premis. Sebab apa? Dia berkehendak jual. Dan dia pun tak paksa. Belilah aku. Takkan lalu je, belilah aku. Dia pun tak paksa kita jual. So, terpulang pada kita nak beli ke tidak. Itu dah menunjukkan redha. Dia penting, jual beli ni, redha bainal muta'aqidain. Redha antara pembeli dan penjual. Kalau tidak ada lafaz ijab daripada penjual, atau lafaz qabul daripada penjual, tapi kalau dia dah serah barang dia, ataupun dia bagi barang dia kat kita, dia dah masuk barang dalam plastik, bag, itu menunjukkan dia redha barang dia tu dijual.
Dan kita pula buka beg duit kita, keluarkan duit, dia kata sekian-sekian harga, kita keluar duit, kita bagi kat dia. Itu menunjukkan kita redha untuk beli barang. Cukup. Yang penting redha bainal muta'aqidain. Redha di antara dua penjual dan pembeli. Akad mesti kena ada redha. Tak boleh paksa. Online tu redha lah. Sama. Hantar benda yang salah, kita kena refer balik kat dia lah. Itu risiko. Ah. 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 Dia masuk simpan duit kat situ. Aha. Mengelak diri daripada membeli kereta yang ada faedah ni, beli cash. Saya nak cerita bab ni tak boleh lah, sensitif lah. Sebenarnya lagi selamat. Tu cara dia. Saya nak cerita besar. Kita ada penasihat syariah. Baik. Satu sen penggenapan. Redha ke tak redha? Kenapa soalan-soalan ni ditanya masa ada kamera? Masa tak rekod tak tanya soalan ni. Simpan dulu soalan tu ya. Okey, baik. Semua soalan-soalan yang cepu mas ni masa ada rekod. Masa tak ada rekod, tak ada tanya. Okey, insya-Allah wallahu a'lam. Simpan dulu soalan tu. Kita jumpa hari Isnin. Kuliah fiqh kita insya-Allah. Ya, fiqh solat. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Cikgu Muhammad kerana sudi meluangkan masa jariah. Ni amal jariah. Saya suka guna amal jariah masuk syurga tanpa hisap. Kita buat macam tu sekarang. Orang yang volunteer untuk buat amal, insya-Allah janji Allah akan lihat amal tersebut. So target masuk syurga tanpa hisap. Jadi terima kasih Cikgu Muhammad. Alhamdulillah sekarang ni Cikgu Muhammad dah banyak rekod kuliah-kuliah di atas ya. Jadi terima kasih atas usaha ini dan terima kasih juga pada semua. Yang baik pada Allah yang berkawan pada saya sendiri sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله بالعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.